Show saya dah yang upload yang baru lah. Tu, siapa? Ada nak masuk? Tak ada masuk lagi kan? Okay, yang Tak ada. slideshow yang ni. Nampak slideshow ni? Mana sih? Tak ada pun. Ada. Ada. Standard. Ada. Okay, ikut dan standard kan? Okay, saya teruskan sebab yang semalam kita dah belajar yang WPS pasal tata cara kimpalan. Dalam YouTube pun saya dah bagi tahu lah. Saya dah letak dalam YouTube. Okay. Jadi kalau nak ulang balik, tengok balik dekat YouTube tu. Tak faham tak, boleh WhatsApp saya. Okay. Saya teruskan pada kod dan standard. Kod yang digunakan untuk menentukan piawaian kelulusan di dalam kimpalan. Okay, kod dan standard ni dia bertujuan untuk menghasilkan kimpalan yang baik, berkualiti mengikut piawaian. Maksudnya kalau untuk kimpalan 3G kena ikut kod dan standard dia. Kita akan ikut WPS lah. WPS ni kod dan standard dia. Okay. Dia mewakili pusat bandar negeri dan bandar perundangan. Maksudnya dalam kod ni ada nama dia. Sebenarnya AWS maksudnya daripada Amerika, BS daripada British. Lepas tu apa lagi? Japanese ada J dia. JC. Lepas tu kod dia mereka untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jiwa, kecederaan serta kerosakan. Maksudnya kalau kita guna kod ni kita dapat mengelakkan daripada berlakunya apa-apa masalah. Kalau kimpal taki tekanan, apa semua mengelakkan untuk kerosakan. PG1 semua. Okay, boleh. Afrika Utara. Satu piawaian yang diluluskan dalam kimpalan. Okay, kod mereka ni dia ada kat sini ada 4. Ada AWS digunakan dalam kimpalan untuk binaan bangunan, jambatan dan juga menggunakan kod piawaian untuk filler metal flux. AWS, American Weather Society, yang biasa kita dengar sebab kita biasa kita guna yang ni, binaan bangunan, AWS. Untuk wedding kita guna AWS juga. AWS wedding apa semua yang 3G, 4G, 5G, 6G, AWS. Kalau ASME ni, American Society of Mechanical Engineers, digunakan untuk menilai kimpalan yang berkaitan dengan dandang, reaktor nuklear dan tangki tekanan. Okay. Maksudnya kalau dandang, tak tahu apa benda dandang ni? Dandang. Benda je? Dandang ni maksudnya tangki lah. Tangki tekanan. Ni saya bagi tunjuk. Dandang. Okay, nampak tak? Ni tangki ni. Tangki biasa tangki minyak ni. Dandang Tangki minyak. Tangki minyak macam tu lah. Tangki Indah Water je. Indah Water pun boleh lah. Okay. Reaktor nuklear yang ada negara besar, negara veto ada nuklear. Tangki tekanan. Okay. API. Pegang tu. Ya. API ni untuk American Petroleum Institute. Kalau untuk Amerika yang ni lah, untuk petroleum, wedding pasal petroleum. Pipe talian guna yang ni, API. Kena follow API. Kalau tak follow API tu guna yang biasa-biasa ataupun kod yang AWS, maksudnya tak menepati kod dia. Tak menepati kod akan jadi masalah. Bila ada masalah macam masalahnya Jadi kemalangan. Jadi tak ikut standard. Sebab petroleum dengan pipe ni kalau meletup apa semua tu boleh menyebabkan malapetaka lah untuk pelantar minyak tu lah. Okay, ANSI digunakan untuk menerangkan kaedah mengelakkan berlakunya kemalangan bagi pipe berkuasa tekanan tinggi. Okay.
Okay, kod British Standard. British Standard ni menggunakan penyampaian melahirkan bagi kelulusan prosedur timpalan dan persediaan untuk undang-undang bertekanan struktur keluli, talian pipe dan lain-lain. KBS ni biasanya yang BS 5500 449 apa semua ni ada kod dia untuk dia ada, maksudnya kalau untuk guna ni kena guna kod ni BS apa semua. Yang ni saya tak terang pada detail lah. Okey, yang ni kod dia, kod AWS ya, ASME, API, BSEN, ISO, International Standard Organization. Okay, next. Ujian dan pemeriksaan. Okay, kaedah ujian-ujian dan kaedah ujian dan pemeriksaan moden. Maksudnya daripada kod tu dia ada tetapkan dah setiap ujian. Kod tu dia kena ada buat ujian dia. Sebab ujian dia untuk kita tahu kecacatan dia. Daripada sebelum ni kita tak tahu bahawa yang tu cacat. Rupanya benda ni ada satu kecacatan. Lepas tu dia kata walaupun ada sesetengah kes di mana struktur yang dahulunya disahkan cacat tapi masih mampu menghadapi hayat kirimannya dengan sempurna. Okay, dengan teknologi sekarang ni mungkin sebelum ni zaman 90-an dulu bahawa dia katakan benda dia dah cacat dah. Maksudnya dia life cycle dia mungkin 5 tahun je. Lepas 5 tahun tak boleh guna dah. Tapi dengan teknologi sekarang ni, dengan ujian sekarang ni, benda tu boleh lagi digunakan walaupun 5 tahun. Maksudnya mungkin life cycle dia 10 tahun. Life cycle ni maksudnya hayat dia. Dia. Okey, prosedur ujian yang sempurna haruslah dijalankan semasa membuat pemeriksaan buatan. Okey. Di antara ujian-ujian tersebut ialah jika struktur buatan terlalu besar, maka ujian ke atas model harus dijalankan untuk memeriksa reka bentuk. Maksudnya kalau ujian tu struktur tu besar, macam untuk timpalan yang besar-besar, so kita mesti periksa reka bentuk dia. Sebab ada reka bentuk tu menepati tak yang kita buat ni. Okey, ujian bahan untuk memeriksa ciri-ciri kimia dan fiziknya. Ciri-ciri kimia bagi logam tersebut lah. Fiziknya macam ketahanan dia, kekuatan dia. Okey, ujian kelulusan pengimpal dan prosedur kimpalan untuk pengimpal punya. Akan guna kod yang BS 4870. Okey, pemeriksaan kualiti harus dibuat semasa pembuatan logik dijalankan. Ujian dimasukkan ialah radiografi, zarah magnet, ultrasonik dan ujian tanpa musnah yang lain. Okay, ini ujian-ujian dia, ujian tanpa musnah dan juga ujian musnah juga. Menggunakan radiografi ni sinaran X-ray lah untuk ujian tanpa musnah. Dan dapat dengan radiografi kita dapat tahu kecacatan dia tu. Sebab dia boleh scan yang paling halus, sangat halus dia boleh scan. Walaupun sebesar rambut, kecacatan tu dia boleh scan. Okey. Seterusnya perinci prosedur kimpalan menunjukkan seperti berikut. Okey, prosedur kimpalan ni dia akan tunjukkan seperti berikut lah. Kelas, saiz elektrod, kedudukan kimpalan, sama ada kedudukan untuk mengimpal tu 1G ataupun 2G ataupun 3G ataupun semualah. Untuk kimpalan manual, saiz elektrod. Untuk kimpalan manual ni macamnya smart lah. Saiz elektrod apa semua dia akan beritahu. Arus yang kita guna, watan yang kita guna. Untuk kimpalan automatik macam MIG yang korang guna MIG dalam bengkel hari tu. Okey, prapanas. Proses untuk sebelum memulakan welding ada proses prapanas. Lepas tu selepas welding ada rawatan haba selepas kimpalan dan juga maklumat yang berkaitan. Okey, kelulusan. Ya. Saya nak tanya tu. Ya. Gas MIG tu kan ada expired tak? Ada kan? Gas MIG. Yang tu saya tak pasti. Rasanya ada rasanya. Rasanya saya ada kan? Sebab hari tu saya nak test. Saya nak welding hari tu. Lepas tu kira gas tu dah lama tau. Simpan. Saya guna. Lepas tu benda tak nak keluar. Benda tak nak keluar.
Tak nak pause sebab habis ke apa? Tak tahu lah. Takut gas habis. Saya tahu sama ada habis ataupun mesin dia rosak. Tapi memang tong tu lama dalam tu. Dalam simpan dalam garaj. Tu saya tak pasti tak tu. Mungkin ada sebab macam gas untuk pemadam api ni pun ada juga expired dia. Ada. Tapi untuk carbon dioxide tu saya tak pasti. Rasa ada kot. Okay, saya sambung saya. Okay, kelulusan dan ujian prosedur kimpalan. Okay, kontraktor harus membuat prosedur ujian mengikut BS 470. Nombor satu cakap ia dikehendaki oleh pembeli. Okay, kalau pembeli suruh kontraktor tu buat ujian, maksudnya kontraktor kena buat ujian lah. Ujian welding. Lepas tu dapat menekan bahawa kontraktor ni boleh buat kimpalan yang sempurna atau tak. So, pembeli tu, pelanggan tu, klien lah akhirnya. Dia boleh tengok kontraktor ni boleh buat ataupun tak. Okay, sampel ujian mesti mempunyai perincian yang sama dengan pembinaan sebenar. Maksudnya kalau untuk kontraktor klien, dia nak welding struktur yang jenis pipe. So kontraktor tu kena hire pengimpal atau yang pandai welding pipe. Dia tak boleh hire pengimpal yang welding grill biasa-biasa ni, besi biasa-biasa ni. Sebab dia mungkin tak ada qualification ataupun dia tak pandai, tak mahir. So dia kena hire yang pandai kimpal untuk pipe. Okay, ujian analisa bahan, ujian prosedur kimpalan dijalankan ke atas bahan. Okay, lepas dia yang sampel tu buat welding, so kena ujian dia kena buat lah. Nak tengok ujian prosedur tu. Oh okey tak okey. Lepas tu kontraktor mestilah memuaskan hati pembeli. So pembeli tu kena puas hati lah. Kena berpuas hati. Kena sama ada nak terima tak terima kontraktor tu. Boleh buat atau tak boleh buat. Okey, kaedah penggunaan kod. Dilakukan untuk penyambungan di antara satu sama lain. Sebagai contoh, ANSI maksudnya dia boleh gabungkan antara ANSI dengan SME. Okay. Untuk membuat rujukan kelayakan seseorang. Maksudnya dengan kod ni kita boleh buat rujukan lah untuk mapping supaya mudah mencari fakta yang dikehendaki dalam kod amalan kimpalan. Kita cari. Okey. Upaya menekan kod akan bertambah kreativitas yang boleh membantu seseorang untuk menjadi pemeriksa kimpalan. Okey, bila dah familiar dengan kod ni, macam awak bila awak dah welding 5 tahun dah welding. So kod-kod awak apa semua awak dah tahu. So awak pun ambil lah untuk C-suite. Inspektor kimpalan. Bolehlah awak jadi pemeriksa kimpalan. Jadi awak tak main welding lah. Awak jadi pemeriksa welding. Dia jadi apa cakap? Apa saya? Inspektor lah, inspection. Kita inspektor. Okey. Seterusnya lain-lain bagi kod piawaian yang digunakan. Okey, yang ni yang Malaysia punya SIRIM, Standard Industrial Research Institute of Malaysia. Itu punya SIRIM. DIN ni untuk Jerman punya. JIS Japan Industrial Standard. Okay. Kalau kita guna kat sini AWS dengan BS dengan SIRIM sikit lah. SIRIM ni mainnya untuk kilang-kilang lah. Kilang aku guna yang SIRIM punya lah. Tapi kalau untuk orang welding macam orang pergi Sapura apa semua, yang welding flat tu dia akan guna yang standard code lah, antarabangsa AWS dan juga mungkin BS. Okey, faham? Faham. Okey, rawatan haba. Okey, rawatan haba. Definisi dia, gabungan operasi pemanasan dan penyejukan yang dilakukan ke atas logam dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat mekanikal tertentu. Semua rawatan haba akan menyebabkan penghuraian atau pewujudan austenik kecuali pembajaan. Austenik ini adalah satu chemical dia. So, rawatan haba ni untuk semada proses pemanasan ataupun penyejukan lah. Okey, kesan rawatan dia dapat menukarkan saiz dia daripada halus, semakin halus, kuat dan keras. Kalau yang kasar, semakin kasar jadi lembut dan mulus. Sir. Ya. Ni Saimi tanya. Sir, boleh ke kalau dah habis belajar ambil exam inspector welder? Boleh je.
Kena ada duit lah. Inspektor welder untuk ambil yuran dia 2,000 lebih. 2,800 tak silap saya. Terus exam masa kan? Terus exam, belajar seminggu, lepas tu suruh exam dekat TWI kat Bangi tak silap saya. Ambil tu boleh lah jadi inspektor welding. Duduk diam goyang kaki. Kau boleh lah Sami? Boleh lah. Okey, proses yang terlibat rawatan haba ni. Proses pemanasan, panaskan logam kepada suhu tertentu, suhu kritical untuk mewujudkan austenik. Proses pemanasan, kita nak panaskan dia. Macam sebelum welding, untuk welding pipe 6G kita panaskan dulu. Okey, proses serapan. Biarkan logam berada pada suhu pemanasan untuk tempoh masa tertentu yang membolehkan keseragaman struktur logam tercapai. Maksudnya dia panas dengan tertentu lah. Dia bagi sejuk dengan sendiri dia. Serapan dia, proses serapan dia. Okay, proses penyujukan. Sejukkan logam kepada suhu bilik dengan menggunakan kaedah penyujukan yang tertentu. Seperti kadar penyujukan perlahan di dalam ketuhar, di dalam oven. Maksudnya dia sejuk dengan sendiri dia. Maksudnya dalam ketuhar kan angin luar tak masuk. So dia akan sejuk, dia akan sejuk dengan automatik dengan sendiri dia. Okey, kalau kadar penyujukan sederhana di dalam udara biasa, maksudnya kipas angin. Yang biasa-biasa yang ni. Itu yang sederhana lah. Kalau kadar penyujukan pantas, ia bergantung pada struktur mikro atau sifat yang dikehendaki. Proses menggunakan air, maksudnya kita simbah dengan air. Okay. Kalau kat sini, kalau untuk welding 6G biasanya, kalau jangan nak sejukkan dengan air. Kalau boleh jangan sejukkan dengan air sebab dia akan menyebabkan crack. Kalau ada besi yang kurang berkualiti sikit tu, dia akan mudah crack bila kita celup terus dalam air. So Zaimi tanya lagi, kat mana nak daftar inspektor? Daftar exam? Daftar exam, kena masuk dalam web TWI. Masuk dalam web TWI baru boleh masuk. Dengar Zaimi, kau sayang aku kan? I love you too. Faham? Okey. Sekarang ni okey. Takat ni okey. Okey saya okey. Rawatan haba. Tujuan dia kenapa kita buat rawatan haba ni? Untuk meningkatkan kebolehan di mesin. Maksudnya kebolehan untuk kita mengimpal lah. Okay. Jadi mudah lagi kimpal. Dia jadi semakin nak sebati tu, kita kimpal tu macam mudah je. Sebab dia besi tu dah panas lah. Bukannya dari sejuk. Untuk melegakan tegasan dalam. Okey. Sebenarnya untuk memperbaiki sifat-sifat mekanikal logam seperti kekerasan, kekuatan, kemuluran, kelihatan anjalan. Yang ni sifat-sifat mekanikal dia lah. Gerah pun kuat, mulur tu maksudnya dia boleh dibentuk. Bila dia tarik logam tu, dia tak mudah pecah, tak mudah patah. Kelihatan, lihat anjalan, dia mudah anjal. Okey, untuk menukar saiz struktur bijan kepada halus ataupun kasar. Yang saya beritahu tadi, yang halus tu jadi semakin halus dan kuat. Kasar jadi semakin kasar. Okey. Dia semakin halus rasa. Bukan semakin kasar. Semakin halus dan semakin kasar kan? Oh ya, itu dah. Yang tadi saya beritahu tu. Ya tadi. Halus jadi kuat apa semualah. Okey. Kalau kasar jadi halus. Pengkelasan rawatan haba ya ada dua, struktur seimbang, struktur tak seimbang. Struktur seimbang ni kadar penyujukan perlahan dan sederhana. Okey, kalau struktur tak seimbang ni kadar penyujukan pantas. Maksudnya struktur dia akan jadi tak seimbang. Struktur dalaman dia tu, kimia yang dalam logam tu, yang jadi struktur dia tak seimbang. Kalau awak tengok nak tahu struktur tak struktur ni, dia kena ni lah, kena buat radiografi, dia tengok molekul-molekul dalam logam tersebut. Mana struktur ni seimbang, yang ni struktur seimbang. Yang tu lah, struktur seimbang ni. Okey, boleh.
Okey, ini kedudukan kimpalan. Yang ni sepatutnya sekarang ni. Sekarang ni kan awak sekarang ni CU02 kan? Sepatutnya kita exam kan? Sepatutnya bukan exam. Sepatutnya korang buat yang ni. 3G dan 4G sekarang ni. Tapi macam mana PKP ni, COVID ni. Apa nanti bila masuk ni welding semua daripada 1F sampai ke 6G. Kena rajin satu. Rajin okey. Okey, pemeriksaan kimpalan. Ada dua jenis ujian atau pemeriksaan yang digunakan untuk menekan kualiti suatu kimpalan. Okey, ujian tanpa musnah dengan ujian musnah. Yang ni sudah terang dalam CU01. Ada dua ujian tanpa musnah, ujian musnah. Okey, ujian tanpa musnah ni ujian zarah magnet yang kita guna magnet tu. Nah. Penusukan cecair yang kita guna cecair tu. Yang cecair merah tu. Ultra bunyi yang sound tu, radiografi, X-ray, arus pulsar, kebocoran, ujian kebocoran, dan satu lagi pemeriksaan cara pandangan, maksudnya visual test. Dia tengok visual. Dia tengok, dia cari check kecacatan, ada slack ke, slack inclusion ke, ada apa lagi yang cacat yang kita boleh tengok daripada pandangan. Daripada mata. Daripada mata. Okey, ujian tanpa musnah. Yang ni kita musnahkan logam tu. Ujian bengkok, ujian hentakan, kekerasan, regangan, mikroskop dan kelah patah. Kita patah kelah patah. Kat sini saya akan tunjuk nanti ni. Kat sini ada alat-alat ujian bengkok. Kenapa kena buat ujian bengkok? Untuk tengok kecacatan dia tu. Strength dia tu. Mana dia sebati ataupun tak sebati. Ujian kelah patah tu kita boleh tengok. Dalam tu ada slack inclusion tak ada. Kalau ada slack inclusion, fail. Bila masuk ni saya akan tunjuk. Yang kelah patah ni senang untuk tengok. Kalau kimpalan untuk bagi kambi macam 1F, 2F tu senang lah kita nampak kelah patah ni. Dia senang nampak adanya slack inclusion. Sebab kebanyakan ada. Yang lebih biasanya beginner ni macam awak ni nanti ada lah. Yang ada slack apa semua tu. Ada kait kita panggil kait logam. Kait logam. Okey. Flowchart. Dalam penghasilan prosedur ujian musnah DT dan juga ujian tanpa musnah sangat penting dalam menentukan kualiti dan juga kebolehpercayaan sesuatu prosedur yang telah dihasilkan. Carta di bawah menunjukkan aliran penghasilan sesuatu prosedur. Okey, kalau sini awak tengok flowchart dia. Macam mana WPS ni boleh terhasil. WPS ni apa? Apa Acap? Welding position. Position pula dah. Welding prosedur. Prosedur society. Bukan society. Specification. Specification. Society tu AWS. Ya. Yang ni welding prosedur specification. WPS ni AWS mereka welding society. Jangan tukar. WPS ni apa benda yang kita tengok tu. Bila awak welding untuk 1G, dia ada WPS dia. Dia ada cara dia untuk welding apa semua. Arus berapa nak guna apa semua. Okey. Dalam WPS ni pun ada cara dia. Macam mana nak luluskan WPS tu. Mula dia akan buat dulu WPS tu. Lepas tu bila dah siap kimpal apa semua dia akan buat visual inspection. Maksudnya inspection pandangan ni. Dia check dari segi mata, pandangan mata. Lepas tu dia buat ujian radiografi. Lepas tu yang visual inspection ni bila lulus ujian visual inspection dia akan pergi ke radiographic testing dan juga mechanical testing. Kalau visual inspection ni tak lulus, maksudnya bila kat visual inspection ni dah sini memang tak lulus lah. Dia akan kena patah balik. Sebab sini not okay kan. Not okay dah akan patah balik. Rectification work ni maksudnya kena buat kerja balik. Kenalah pergi sini balik. PPS balik. Macam tu. So yang pertama dia dah akan check dari segi visual tu. Visual okay. Kira okay macam mana? Kira kalau lulus WPS tu ke bawah terus ke bawah kalau lulus sampai approve tu. semua okey
Kalau the visual inspection okey, pergi kat sini, radiografi okey. Medical testing okey. Lepas tu PQR, lepas tu lulus ataupun tak lulus. Kalau lulus okey, kalau tak lulus kenalah lagi. Kena buat balik. Kena pusing-pusing. Untuk lulus tu, buat lulus tu. Luluskan untuk 1G, 2G tu. InsyaAllah saya. Yang tu penting. Yang buat baik. Okey, tamat dah. Tamat. Tamat untuk work activity nombor 2.